Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama dan utamanya bersyukurlah kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih dan telah lagi memberi peluang dan ruang kepada kita bersama, yang insya-Allah kita ambil dan manfaatkanlah dengan peluang dan ruang ini untuk sama-sama kita fastabiqul khairat, berlomba dan bersungguh untuk merebut ruang dan peluang kebajikan dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesungguhan, ketekunan dan istiqamah kita, insya-Allah di samping dengan doa dan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ni digolong dan dijumlahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya yang terbaik di sisinya, insya-Allah. Itulah azam, hasrat, cita-cita dan kehendak yang dikehendaki oleh kita. Jadi oleh kerana itu, untuk ingatan dan pengajaran kepada kita semua, semasa kita hidup di dunia ni, apa keadaan dan suasana sekalipun, dengan cara corak keadaan sekalipun, memanglah kita nak kita ni orang yang terbaik nasbah kehidupan. Tak kira orang panggil nak, siang, malam, pagi, petang, menetam, menerak, panas, hujan pun, kita berusaha dengan sungguh-sungguh supaya kita ni orang yang terbaik dalam kehidupan kita. Tetapi sungguh pun dengan ketekunan, kesungguhan dan istiqamah kita dalam kita mengejar dan mencari kehidupan, terutamanya kesenangan dunia, harapan kita lah supaya apa yang kita cari, kita kejar sungguh, usaha dan istiqamah itulah yang akan boleh menolong dan membantu kita setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada hari dan masa saat tu tak ada gapo dah kita. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tak ada manfaat, orang tak ada guna kerja pakar dah oleh harta benda dan anak bina, malaikat orang yang datang bertemu dengan Allah Ta'ala itu dengan hati yang sejahtera, hati yang penuh dengan keimanan, ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu je satu-satunya amalan, perbuatan, kelakuan, cara dan cara yang menatijahkan kepada kita semua kebahagiaan, kerahmatan, seterusnya keredaan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa yang digambarkan dan dinyatakan oleh Allah dan Rasul tentang balasan akhirat, sama ada nikmat ke ia ataupun azab ke ia, senang ke dia, susah ke dia, sakit ke dia, suka ke dia, gembira ke dia, celaka ke dia, sama ada baik sama telak, buruk wal ayazabillah. Kalau kita nak banding dan umpama dengan apa yang kita lalui dan tempuhi dalam kehidupan dunia ini, tak dapat tolak bandingnya. Tak boleh banding.
Tak boleh banding. Nah. Kesukaan akhirat Allah tak ada. Nah. Sebagaimana kita disebut sama, nah, nak banding umpama kesukaan dunia ni dengan akhirat, umpama kita pergi beralau. Nah. Kita Allah betul jari pelunjuk kita celup dalam laut. Nah. Lepas tu kita akak naik. Nah. Hak lekat jari air, hak lekat jari tu dan nak royak perumpamaan yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak lekat jari ni, nah. Hak ni lah. Semua makhluk Allah Taala duk guna pakai. Hak lekat jari tu ya. Dia berebut kita orang panggil dia. Manusia, jin, binatang, pokok kayu, rumput apa. Hak lekat jari tu ya. Ya. Apabila kita tengok laut yang semana-mana-mananya luas tu, itulah umpama akhirat yang Allah Subhanahu wa taala sebut kepada bagi mereka allazina amanu wa amilus salihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Khusus untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Yakin, percaya, lepas tu buat baik pula. Siapa dia? Kita. Barulah situ tempat duduk dia. Dan gitu juga kalau kita nak banding dia umpama ke azab seksa di sisi Allah Ta'ala. Hak kita duk rasa ni, no. Orang ni kalau panah enggak api ya. Soh ko api tari learning buta tak ada kita. Tari learning tak ada. Nah, nak pergi jalan ke Petronas tu kalau panah terik aku mana aku. Mikir 2-3 kali. Nah. Panah. Nah. Lebih-lebih lagi api. Nah. Tapi kalau nak banding dengan api neraka, azab Allah Subhanahu wa taala, nah, kalau lah Allah Ta'ala tu tahu ataupun kalau bocorlah neraka tu jatuh sebesar buah khemur, no. Sebesar buah khemur je jatuh atas dunia. Kira seluas-luas dunia ni, nah, sebesar buah khemur je jatuh atas dunia ni, terbakar bumi. Terbakar bumi. Nah, nak royak dengan api yang kita guna ni. Sebab api yang kita guna ni kalau mengikut sebagaimana yang diceritakan oleh ulama rahimahullahu taala dalam kitab Durratun Nasihin, kisah kejadian Nabi Adam alaihi salam. Apabila diutuhkan ke alam dunia ni, ada ni mohon dengan Tuhan, sebab tak ada gapo api gelak gelita. Dia buat kerana. Lalulah Jibril diminta dengan Malik Zabaniah ikut mula Nawi besar mana. Nah, sehingga dia kata tak lebih banyak bersawah khemur tak apa dah. Dia kata kalau bersawah khemur, nah, orang panggil hancur terbakar bumi kering dah. Kalau yang panas tak panas laut dia kering. Nah. Dia kata tak boleh sebutir wah khemur boleh butir dia. Nah. Kalau jatuh butir dia pun dia kata terbakar, bumi terbakar lagi. Dah besar mana? Muizin. Lalu diizinkan sebesar zarah je. Kira besar mana? Nah. Ambil sebesar zarah, dihatamkan ke atas bukit di Katu Risaina, hancur bukit. Api yang besar zarah tu ambil dalam neraka, celup di dalam laut nur Allah Ta'ala 70 kali celup. 70 kali celup. Nah. Baru tahu ke alam dunia ni. Nah, bukit hak tempat dia jatuh tu hancur. Nah. Api tu hak sebesar zarah tu kembali ke dalam neraka mula panas. Ibarat kata supaya kita tok atas plastik. Nah. Okay, kita bakar bearing basikal kau kapal tok atas plastik plum. Jadi masa dia lalu tu lah dalam batu, dalam kayu, dalam gapo asak dia tu. Jauh kita duk guna ni asak dia je. Nah. Hak mana lisih dengan api neraka tu asak dia. Gak asak dia kita tertanggung.
Kalau api neraka lagu mana? Api neraka lagu mana? Tak ada tolak banding. Cuma yang perlu dan sewajar, seterusnya sewajibnya bagi kita. Sewajibnya bagi kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita kena buat perhisaban, perkiraan, perhitungan bagi kita. Mana? Dengan peluang dan ruang yang Allah Ta'ala beri pada kita ni, kita pakai awak kira. Kita pakai kira itu hisab atas kita. Sebelum kita dikira, dihitung dan dihisab di hadapan Allah Ta'ala. Sebab learning, kalau kita buat kira hitung learning, ada peluang, ruang, masa, waktu, harta, benda, keadaan dan suasana untuk kita nak mengembalikan. Orang panggil nak bayar lah. Kalau hutang nak bayar. Tak, kalau salah nak minta maaf. Ada peluang. Ada peluang. Tapi di hari akhirat tak ada dah. Badi duk tunggu dah. Banyaklah kalau kita nak cerita dengan masa ringkas dan sikap ni. Kalau sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah kepada kita, hari akhirat sikit lagi, ada orang tak tahu amalan-amalan mana orang panggil dah. Bertalu-talu mari sehingga ke mengayu dan mengadu kepada Allah Ta'ala. Hei tu aku tak pernah buat pun ni. Aku tak pernah buat ni. Dengan kebajikan ni, dia kata inilah kebajikan pahala hak orang buat khianat kamu, hak orang deki kamu, hak orang mengupak kamu, hak orang kata uduh kamu. Mari kamu hari ni. Kalau sekiranya pula mari tu tak padan. Dengan kita wajah hak dia tu tak padan dengan kebajikan kita pergi ke dia, kejahatan kita ni pula orang je kena buat tu pergi pula kepada orang buat jahat kita ni. Sehingga ada di kalangan kita, ya Allah ya Tuhanku, aku tak pernah buat jahat pun kau ni, telitah pun dah. Dia kata bukan hakmu buat ni, kerana pahalamu tak ada khabar dengan kebajikan hak dia buat, kejahatan dia mari kamu. Tak ada dia. Dia panggil tukar hati gitu ya. Kayak gitu. Peluang ni lah learning ya. Learning dah. Tapi dengan kesempatan dan keruangan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dan ingat kepada kita, di antaranya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi peringatkan kepada kita semua, terutamanya kepada diri saya yang serba kerdil dan dhaif ini. Di antaranya Nabi sebut, al-mu'minu baina khamsi syada'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, orang yang beriman itu kita lah. Orang yang beriman itu berhadapan dengan 5 cabaran dalam kehidupan dia. Kita semua. 5 cabaran. Banyak lagi, cuma kita nak riwayat ni. Nak cerita malam ni untuk peringatan diri saya dan hadirin sidang jemaah sekalian. Kita akan melalui, jumpa, menempuhi, dia juga berkecimpung, dia orang panggil bergelombang. Kita ni dengan 5 perkara. Kita kena ingatlah, Allahu Akbar. Walaupun 5 perkara hak dalam bab ni, hak lain banyak lagi. Di antaranya Nabi sebut, orang beriman itu ialah berhadapan dengan 5 cabaran dalam kehidupan dia sebelum dia mati dan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bapa Nabi ingat demi ingat sebab Nabi sebut dah kepada kita, taraktu fikum amrayn lan tadillu ba'di imma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggal kepada kamu 2 perkara. Tidak akan sesat kamu, tidak akan tersalah jalan dalam perjalanan kehidupan kamu selagi mana kamu berpegang dan berpandu kepada 2 perkara itu, iaitu kitab Allah, yakni Al-Quranul Karim,
dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni ada cerita ni orang berimeh sama berimeh ni. No. Hodok mari seji. Hodok balasa. Ana. Hodok semaya ramai lagi, banyak lagi. Hak ni hak kita nak bincang ni, hak sama pergi semaya. Gi haji naik kapal sekali ni. Mana? Gi kat ngajar bugeno sekali ni. Dia akan melalui 5 cabaran. Dengan keimanan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya Nabi sebut ialah mukminun yahsudu. Dan yang keduanya wa munafiqun yubghidu. Dan yang keduanya wa munafiqun yubghidu. Dan yang ketiganya wa kafirun yuqatilu. Dan yang keempatnya wasyaitanu yudhillu. Dan yang kelimanya wa nafsun tunazi'uhu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dan ingatkan kepada kita, dia kata setiap orang mukmin itu dia akan menempuhi dan melalui ataupun berhadapan dengan 5 cabaran ni dalam kehidupan dia. Yang pertamanya dia sebut mukminun yahsudu. Orang mukmin sama mukmin, cuma beda. No. Berimeh sama berimeh dah. Tapi yahsudu. Berdeki je orang panggil. Hasad deki di antara satu sama lain. Benar? Gapa dia deki? Deki ni kalau bahasa kita nak faham mudah kan? Nah. Ada azam ataupun kelitah dalam hati kita. Nah. Bahawa saing kita kena bala. Saing kita orang panggil hilang kesenangan kemewahan apa yang dia ada. Kita bercita-cita, yalah aku nak lawan dia tu tak padan nak gocoh besar dia, gagoh dia dah. Biar mati bangak, sakit, biar sakit berat sekali baru tahu rasa. Nah. Kita sama berimeh. Nah. Sama semaya, sama puasa, tapi mari dalam hati kita lah ke mana kita? Kita lah jangan tanya orang lain. Kita royak ni hak Nabi royak. Nah. Patu kalau kita duk mengajar rata-rata piyah cepi, jubah selerik, rasa royak tak ada. Pakaian itu betul lah sunnah. Tapi apabila kita bersifat dengan sifat hasad deki, dan berdeki di antaranya Nabi SAW sebut pada kita sebagaimana hadis yang diriwayat oleh Abu Daud yang Nabi sebut al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah. Sifat hasad deki ni. Hasad deki. Hasad deki ni seteru. Seteru. Enggak kita ni bukan seteru orang kafir, seteru sama kita je. Sama mari balasa. Ijiki dengan pengusi. Timing dengan tu bila. Bukan orang lain. Atas cuma masjid ni saja je. Duduk semaya sekali. Dia jumpa tu menjadi timing. Ustaz duk mengajar dia juga dengar. Tak kira lah. Dia tak ada kira orang panggil dia. Sebab setakat saya lah, kalau saya jumpa tak ada lagi. Jumpa orang panggil dia apa? Mungkin orang panggil ustaz dah tak apa dah. Orang aling, orang tahu lagi berat. Sehingga Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim, atamuruna an-nasa bil birri tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Atamuruna an-nasa bil birri. Mu ni duk suruh, duk ceramah, duk royak, duk terai, duk mengajar kepada manusia bil birri, dengan buah baik. Pahala, ganjaran, marilah sejuk. Gilakan ngajar.
buatlah baik. Nah, tapi tansau anfusakum, lupa diri tetamu sendiri tu. Muda raya suruh mari sejik, muda rezeki. Musuh raya mai kat ngajar, muda pergi juga. Nah, musuh orang buat baik, mu tak buat. Kerah tu kat air gotong royong, dia pergi shopping. Mana? Jadi suruh orang, dia dah buat. Nah, sebab itulah Sayyidina Ali karramallahu wajah, sebagaimana yang saya sebut asal tadi, dia kata hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Buatlah perhisaban ke atas diri kamu sebelum kamu dibuat dan dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab masa perhitungan perkiraan di hadapan Allah taala tu la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nah, walaupun Tuhan sebut secara direct, nah, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Apa? Inna muqinun. Bila dia beradak dengan Tuhan. Pada hari itu Tuhan kata alangkah ngeri mu tengok orang yang berdosa. Sedap kita juga ya orang berdosa ni. Dan mu jangan ajar tak dosa dah. Mu juga ya tak dosa kau. Tatlunal kitab, mu pandai baca kitab, reti agama, tapi mu lupa dirimu sendiri. Orang lagu ni tu yang kata afala taqilun, adakah mu tak ada otak? Tak mikir tak ada otak. Adik-beradik semua sepok lah. Afala taqilun, adakah mu tak mikir? Nah, kalau tak ada otak dia panggil kasar. Lorak kecil. Ini Tuhan sebut. Nah, Tuhan sebut pada kita sebagai ingat. Dia Allah Ta'ala sebut, alangkah ngerinya satu hari nanti mu tengok ra'al mujrimu, mu tengok orang yang berdosa duk hadapan Allah Subhanahu wa taala, ru'usihim inda rabbihim, tunduk kepala depan Allah Ta'ala. Hari akhirat nanti dah tunduk kepala. Rabbana, dia kata pula Rabbana akhrijna na'mal salihah. Hei Tuhan, aku nak minta denganmu, mu keluarlah aku semata atas ke dunia mata. Apa? Na'mal salihah. Bapa masa tu absarna wa sami'na dah. Dia tengok, dia lihat dah gapo yang dijanjikan oleh Allah Taala. Pelan ni kita ni Allah lah, wal a'yaza billahi min zalik. Dah sedap ha? Sedap. Ceramah mengajar ni ada orang tahu, orang banyak ilmu kau sedap. Dah. Duk raya azabun alim, azabun syadid, azabul iqab, azab macam-macam tu sebut. Nah. Dengan nikmat dia berbagai-bagai nikmat. Nah. Pada ketika tu sami'na wa absarna. Aku dengar dia, aku nampak dah dengan mata lendai kita. Gapo hak tu dia kata? Gapo yang akan berlaku? Kalau dia sebut dalam surah Tabar tu kan, iza ulqu fiha sami'u la'a syahiqan wa hiya tafur. Nah. Apabila kamu dicampur, dilepaskan ke dalam neraka, dimasukkan ke dalam neraka, sami'u laha syahiqa, mu akan dengar suara orang yang duduk dalam neraka ni tepi riuh rendah dalam neraka, muka sakit. Nah, adullah tasidah sakit Tuhan, minta maaf Tuhan atas macam-macam lah. Nah, kau dalam surah Al-Munafiqun tu Tuhan sebut lagu mana? Nah, kata setengahnya ketika nak mati, kata setengah dalam kubur merayu lagi. Mana? Walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirum walan yuakhirallahu nafsan. Dia sebut asalnya wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Bapa? Fa'asaddaqa wa akum
minas salihin. Nah, tu riwayat dah depan tu. Kalau ayat depan lagi butuh riwayat dah. Nah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Wahai mereka-mereka yang beriman, jangan ganggu gugat halal cegah kamu an zikrillah, daripada kamu mengingati Allah Ta'ala. Buat hak Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan larang, awak yang ma'ruf, tinggalkan yang haram oleh harta benda dan anak pinak kamu. Kalau yang mengganggu gugat menghalang kamu oleh harta benda kamu, nak mari sejid pun tak ada, nak pergi kan ngajar pun tak ada, nak buat kebajikan pun tak ada, nak tolong gotong royong pun tak ada, itulah Tuhan sebut faulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang rugi di sisi Allah Ta'ala. Jadi oleh kerana itu Tuhan sebut anfiqu, belanjalah, sumbailah, batulah, halalah, berilah, gapo dia? Mimma razaqnakum, daripada barang ataupun apa-apa yang Allah Ta'ala beri rezekikan kepada kamu. Sebab orang ni dia sebut ma dengan barang, dia tak sebut malum, tak sebut danaib, tak sebut harta benda dan biti. Sebab yang Allah Ta'ala beri rezeki kepada orang ni tak sama. Nah. Ada orang ni jadi harta banyak, piti tak ada, tak banyak lah, tapi harta banyak. Ada orang harta tanah tak ada belah mana, piti banyak. Nah. Ada orang harta serah-serah, piti cukup pakai, anak ramai. Nah. Ada orang anak tak ada, bini tak ada, orang kita orang tubuh siap. Jadi nak rayaknya gapo hak tu hari kemung tu, tubuh sihat, lalu makan tidur cenera, mandi basah, dak gagap kasar, gapo sekalipun hak tu hari kepada kita masing-masing. Dak anfiqu, dia kata belanjalah, belanja. Sumber buatlah kebajikan. Bila mu nak buat? Masa mana? Ketika mana? Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang dan tibanya kepada kamu masa mati. Masa tu kata kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan mati dia sebelum capai masa tu. Tapi kita ni wadah, tak wadah. No. Dah buat. No. Tak laku orang panggil dia Allahu Rabbi. Dah. Kita nak sebut kalau bab sedekah ni, kada silap kita, dia sebut ceritanya dalam kitab Jawahirul Mahfuz. Ya. Di mana zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat dia yang perempuan. Ya. Dia pergi menghadap Rasulullah dengan tangan dia laksa. Laksa nak panggil lembek. Ya. Dia gagah asal comel tu comel, gagah. Mana? Terik molek lengi. Mana? Nak ayat bab sedekah. Mana? Lalu pada satu hari dia pergi menghadap dengan Rasulullah. Nah. Apabila dia pergi menghadap Rasulullah, jumpa dengan Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, aku mari ni tujuan matlamatnya suruh berdoa dengan Allah Ta'ala supaya aku ni jadi wal afiat, baik semacam biasa semula. Lalu Nabi tanya dia, kenapa? Bapa yang menjadi gini? Nah. Dia kata, ya Rasulullah, semalam lah. Dia kata semalam, maknanya aku mimpi. Nah. Satu ketika aku mimpi, dalam mimpi aku ni aku pergi jumpa dengan mak aku. Nah. Mak aku ni memanglah masa hidup pun kedeku. kedeku. Nah. Keluarga sakit. Nah. Kalau bui pun orang panggil hak tak habis. Nah. Hak orang panggil hak lebih-lebih. Buat bui pun orang panggil, kalau sedekah tidak dinamakan sedekah. Dah, contoh, kalau tengoklah dalam kitab fiqh Buddha bicara dia sebut dah. Kita nak bui ke orang ni, tapi nak banding dengan tak bui tu baik bui. Tapi nak sedekah ni biar dinamakan sedekah. Contoh, dia anak 5, kecil-kecil pula, mak pak lagi, buat gi ayah sepah. Siapa nak makan dulu nak tanya?
Buat gaya sepo. Ngamu tak wui, baik ngamu bui dah. Tapi biar gaya sepo. Kena anak hak mikir nak makan takut mak lapar kelina ke. Nah. Mak pula nak makan ayah sepo. Takut tu lelaki pula klik gala lapar nak makan. Tidak pasti dengan gitu tak makan. Panggil dia. Apa? Tak cukup nak makan pun tak cukup. Tapi makan semacam dia kanuk ngam berebut tak tahu bah mana balik kuping makuk pun. Tapi nak sebutnya kalau kita sedekah nak panggil builah yang dinamakan sedekah. Orang panggil biar padai orang panggil dia. Nak sepenuh dak sepenuh. Mana kalau pergi orang panggil biar boleh sebuku sorang tak apa dah. Nah. Jadi dia kata, aku mimpi jumpa dengan mak aku. Nah. Tengok mak aku duduk lain dengan aku jahanam. Nah. Lalu dia tanya, "Mak, apa tu sini?" Dia kata, dia kata, semaya puasa. Aku taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak pernah durhaka kepada kedua ibu bapa aku. Nah, mana aku baik dengan mak bapa aku dulu. Tapi semasa hidup aku, dah. Ha ni panjanglah kalau nak cerita panjang lagi dah. Dia sebut jangan jerkah. Orang mari minta sedekah ni jangan jerkah. Kalau mu nak tolak pun orang panggil idfa' billati hiya ahsan. Kita tolak dengan yang baik orang panggil. Dalam mugi minta umur dia lah, aku tak ada piti. Boleh kira ni kak, minta agama. Mari tadi wida. Jangan jerkah. Oh, no. Jangan tolak orang panggil dengan kasar. Tolak yang baik. Dia kalau Nabi sebut, kalau orang mari minta, walaupun bukan Islam, bui lah orang panggil. Bui. Jangan hampa ke orang panggil permintaan dia. Lepas tu, dia kata aku tengok mak aku dalam neraka. Lepas tu pula, hok duduk dia tu kat duduk muang, sakit lah. Mu ada api dalam azab. Nah, lepas tu adalah kain yang kalau dia sebut situ secebi ni kalau kita nak sebut besar sikit kat kain tuan lagu morning lah. Kain tuan lagu morning duk kebak duk terbang kat dia tu. Apa? Mari nak tolong nak batu, tak padai nak kapur. Lepas tu pula bawah kaki tu dia kata adalah lemuk sedikit, mungkin besar betih kali. Duk golek bawah kaki dia tu nak elak panah lemuk, hok dia sedekah. Maka itulah tada dia yang dah sedekah semasa hidup dia. Tak ada lepas dia kata, tak ada lepas. Dia pula aku jerkah orang mari minta dengan aku. Pak aku tolak pula orang panggil dengan kasar. Bukan bi ahsan apa nama? Idfa' billati hiya ahsan, bukan aku tolak dengan yang baik dak. Pak aku tak bui pula. Duk mai minta semacam. Dah biarlah. Jak lepas batu dia tanya pula, "Ayah duk mana?" Oh dia kata ayahmu ma'al abrar, dia kata. Ayahmu bersama-sama dengan orang bahagia tu le surga. Lepas tu dia pergi pula ziarah ayah dia dalam mimpi tu. Dia tengok ayah dia duk minum air kolak Kausar. Duk minum air kolak Kausar. Dia pergi ayah dia jalan mari pula minta gayung dengan Sayyidina Abu Bakar. Duk jaga situ kat kolak Kausar. Dalam mimpi dia tu dah minta gayung dengan Abu Bakar minum. Lepas tu sudah minum, pergi pula jalan raung dalam surga ni. Lepas mari pula, minta dengan Sayyidina Ali. Lepas minum, pergi pula. Lepas sekali, dia kata dia minta gayung denganmu ya Rasulullah. Jadi apabila dia minta gayung denganmu tu, aku minta gayung dengan dia. Aku minta gayung dengan dia. Dalam mimpi ni. Aku minta gayung dengan dia. Lalu, ayah aku, ya gayung muka anak minta. Aku pun cebok air kolak Kausar. Aku pun pergi minum kemuk dalam ngakon dalam mimpi. Lepas tu aku dengar suara tu, tak tahu suara siapa yang kata, aku dengar setelah mana aku minum kepada mak aku dalam ngakon tu, bunyi suara dia kata, aku laksakan mana aku lemahkan anggotamu dengan sebab mu tolong orang yang semasa hidup dia bakhil. Ni betul dah hak kita kalau nak tolonglah kita harap sebagaimana hak kita buat ngatik arwah ni mudah-mudahan dapat tolongan batuan dah. Tapi dia kata mu tolong orang jahat ni, orang yang kedekut ni kata hari ni aku laksa mana aku lemah anggotamu. Jadi apa bunyi suara dia kata jatuh gayung aku sudah tidur.
Sedar tidak aku lih tengok tangan aku lembek dia tu. Jadi rasa. Jadi aku mari hari ni nak minta doa dengan mung lah, nak semua doa dengan Tuhan supaya tangan aku ni balik asal. Nabi pun doa balik asal. No ayat sedekah. Sebab sedekah ni kalau Nabi sebut dalam hadis dia, as-sadaqatu tarfa'ul balaya. Sedekah tu tolak bala. Dia bukan setakat sedekah tu tolak bala. Dawu mardakum bis sadaqah. Ubatilah orang yang sakit di kalangan kamu dengan sedekah. Nah, ubatilah Nabi kata. Ubah kamu nak pergi bomok klinik beta tu pergi ya. Tapi di samping tu hendaklah kamu perbanyakkan sedekah. Jangan suruh orang lain pula, kita lah. Nah, ni kat kita tika sakit, tika segan, tika teruk baru teringat, baru nak buat. Nah. Jadi Tuhan sebut, buatlah, belanjalah. Bila mana belanja? Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum datang dan tibanya kepada kamu masa mati. Apabila datang masa mati, mari dah duk nyak dah. Anak so keliling dah. Duk likung duk gapo nak tawab gapo nak buat gapo dah. Tika itulah kita diri masing-masing ni akan jumpa. Kita ni merayu dan mengadu kepada Allah Ta'ala dengan katanya, Rabbi, hei Tuhanku, laula, alamkah baiknya akhartani ila ajalin qarib, kalau mu akhirkan ajal tepuh masa aku ni ila ajalin qarib, kepada masa yang terlalu hampir. Kalau kecek bahasa kita, hei Tuhan, alangkah baiknya kalau mu tepuh ke aku semeta ya, meta ya. Apa? Wi tepuh semeta. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku nak sedekah dah, aku nak buat amal soleh dah. Tiket tu tak ada dah, tak ada. Tak ada apa dah. No. Tapi tika ruang, tika seni ni dah. Kita ni kena payah basuh, payah kira. Lepas tu pula hak paling sakit dan menyedihkan kita, hak Nabi sebut ni, ancaman kita ialah yang pertamanya dia panggil al-mu'minu yahsudu. Orang yang beriman sama orang beriman deki di antara satu sama lain. Ya. Berdeki. Sedangkan deki ni al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khataba. Hasad deki ni makan pahala kebajikan kita, nak batal pahala tu seumpama api makan kayu yang kering. Nah, tiap kita ripung kayu motel tu, nah, ripung banyak cucak api, nak tahu. Tak kira lah kayu gapo, kayu kering. Nah, patu api makan tak ada, tinggal gapo? Tinggal abu. Nah, oyaknya kita ni amalan banyak. Nah, buat kebajikan banyak. Sekali ya kita bersifat hasad deki, amalan kita jadi habam mansura. Jadi seumpama habu yang berterbangan. Mana tak ada habis. Lepas tu kita nak bangga gapo, kita nak sandang gapo, kita ada hadapi Allah Taala sekali lagi. Sahabat. Mana? Lepas tu yang keduanya sebagaimana Nabi sebut, wa munafiqun yubghidu, iaitu orang yang munafik yang benci padamu. Orang munafik, orang yang munafik ni wal'ayazabillah. Ialah sebagaimana kalau Tuhan sebut, tengok ke kalau Al-Quran ni dah, Tuhan surah suku, surah Al-Munafiqun, Tuhan sebut direct dah. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Tengok tu sebut apa tangan tu. Orang munafiqin ni, orang munafik ni dia serupa. Kalau tu sebut ayat ni, innal munafiqun, sesungguhnya orang munafik ni yashhadu, bersaksi, annaka rasulullah. Annaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Mana ayat dia bersumpah depan Nabi. Gini ada Rasulullah, orang munafik ni yang Rasulullah, muni Rasulullah.
Demi Allah, muni utusan Allah Rasulullah. Lalu dia jawab lalu belakang tu, wallahu yashhadu, Allah Taala ayat pada Nabi Muhammad, wallah yashhadu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyasi, innal munafiqina lakadibun, sesungguhnya orang yang munafiqin, orang pelawak, orang yang mendusta. Lagu mana sifat dia? Kalau dia sebut dalam surah Al-Baqarah ayat yang keberapa, muka surat depan lagi, tengoklah ayat yang keberapa dalam surah tu. Dia kata lagu mana? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Orang ni selamat. Ya, yogi alik nung pun selamat, alik ni pun selamat. Apa? Apabila berjumpa dengan orang yang beriman, dan orang yang baik, kaki masjid, amanna, aku sepamu. Dah semestinya ke bimbang. Aku sepamu di belakangmu. Wa idza khalau ila syayatinihim, apabila dia kembali kepada pembesar-pembesar, orang yang menguasa, inna ma'akum, aku sama dengan kamu juga. Innama nahnu mustahzi'un, aku pergi buat situ ambil hati wala la la la, ya tak pergi kan mak payah bahasa pula nak ajak ngati, nak ajak mai ajak. Dia mari tu mari ambil hati ya. Tapi dalam diri dia Allah, orang panggil sifat benci membenci, cela mencela di antara satu sama lain, sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri sifat yang Allah Taala sebut dan nyata ingatkan kepada kita. Yang penting dan sewajibnya bagi kita, hendaklah kita tahu sifat dan ciri kedudukan, keadaan dan suasana, supaya kita kawal dan jaga diri kita. Jangan jadikan diri kita ni sebagaimana cara-cara orang yang munafik. Wal'iyazabillahi min zalik. Nah, kalau orang tua kata, orang kampung kecik panggil lagu mana? Nah, Allah yang kata depan tidak seremuk tak mampu. Belakang ni gak paling. Ada. Ada jalan tu. Ada. Depan kecek, alah walak tak apa ustaz, tak apa ustaz. Belakang gak naik ustaz tak pakai apa. Sifat dia. Tak kira lah ustaz kau siapa, ti email kau tu siap pun, ya serupa. Kita betul juga. Nak jumpa dengan ti email. Dah tak apa ti email, tak apa ti email. Pergi makan. Teman kami 3 ekor ti email. Pala 3 butir tu jadi ada. Lepas makan ti email kata nak ti email ni pala kambing buang kata kepo perkero tu. Tapi kat Allah ni raya ciri-ciri sifat orang munafik. Banyaklah. Jelas sekali nak sebut Isa banyak dah ni dah. Ya Allah Taala sebut hak paling kita takut. Hak tu sebut surah Baqarah depan lagi. Mana? Dia kata wala tufsidu fil ard. Mu jangan laku kerosakan atas muka bumi. Qalu innama nahnu muslihun. Dah, akulah orang yang baik. Aku bela, aku bantu, aku tolong belaka. Nah, innama nahnu muslimun, sesungguhnya aku ni orang baik. Ala innahum humul mufsidun, dia kata. Mu tengoklah, kalau ini ciri-ciri sifat, itulah munakna orang yang munafik. Nah, apabila jumpa dengan dia pula, wa iza qila lahum, apabila kita kata pada mereka itu, aminu kama amanan nas, buat molek weh, tengok gak, buat biar serupa dengan orang beriman gak. Nah, qalu wa iza qila lahum aminu kama amanan nas qalu innama nahnu muslimun. Dah aku baik wajah mai tak ada. Nah, wa iza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amana subha. Apabila dia paling balik dah, dia kata sekira buat tu buat bodoh-bodoh. Ikut orang kata. Alhamdulillah, sebab kita sifat orang beriman ni dah, bukan katalah dia orang panggil ke dia kali bukan seterik benda, tapi lo ni kerana ramai orang cerdik dia panggil sebut seterik benda lah. Orang beriman ni sebab dia jarang dia nak skor jahat, nak jatuh skor jahat ke orang. Orang mari jumpa dia tapi belakang orang lipat. Jadi tu orang lipat. Apabila berlaku benda yang tidak baik, orang mengadu, dah ya kacau balik. Tapi hakikat itulah orang panggil orang yang melakukan kerosakan atas muka bumi, sehingga dia kata lagu mana kalau kita kecek lagi tak apa, dia mau tu makan nak kawan. Nak kayak gitu keadaan.
Nah, Allahu Rabbi dah. Inilah keadaan suasana, sifat dan ciri-ciri yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada kita yang akan kita tepui dan lalui cabaran-cabaran. Yang pertamanya orang yang berdeki, orang berimeh sama berimeh orang berdeki. Lepas tu pula orang yang berimeh yang bersifat dengan sifat munafik. Jadi 3 lagi tu insya-Allah lah kata ada uzur dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada uzur kan dah, wallahu alam. Jadi insya-Allah sikit sebanyak diberi pertolongan dan pengajaran peringatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah, walaupun sedikit ianya memberi orang panggil ingatan kepada kita semua bila kita mengurus dan mengaruskan sakit baki kehidupan kita berada dalam kerahmatan dan keredaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta maaf banyak. Yang pertama makan masa, yang keduanya takut apa yang disapa tu tak sapa matlamat dan hasrat kehendak orang sini insya-Allah. Ada insya-Allah, mudah-mudahan sedikit sebanyaknya bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya muallimal hikmah allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim.